ayah, ibu-ibu tengok diri masing-masing. Malam ni jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Kalau saya orang yang bersyukur, saya kena tengok 3 perkara menurut Imam Al-Ghazali. Ni Imam Ghazali ajar. Dr. Yusuf Al-Qardawi juga pernah sebut, ini konteks orang yang bersyukur. Yang pertama, orang bersyukur, dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Faham ke tak faham? Apa yang kita faham? Orang bersyukur, dia kena nampak apa yang dia ada sekarang. Okey, kita ada apa sekarang? Ada rumah, ada kereta, ada pacar indera, ada duit, ada pasangan, ada anak. Apa yang kita ada? Okey, siapa yang tak ada? Tak payah fikir. Apa yang ada sekarang? Okey, adik ada apa sekarang? Abdul Aziz ada apa? Sekarang ni ada apa sekarang? Ada jubah, okey? Okey. Ada apa lagi? Mak ayah ada? Ada adik-beradik? Adik-beradik tak ada? Rumah ada? Ada? Okey, orang bersyukur dia kena nampak apa dia ada. Jangan nampak apa yang orang ada. Biasanya kita yang susah nak jadi bersyukur ni sebab sibuk fikir apa orang ada. Akhirnya kita tak nampak kita ada. Kita ada rumah tapi kita duk nampak rumah orang lain yang lagi besar. Jadi dia tak bersyukur lah tu sebab dia duk nampak apa yang orang ada. Dia ada jubah, kan? Tak best lah jubah putih. Tengok ustaz ni pakai jubah kelabu, kan? Dia terlupa yang dia ada jubah putih. Ada orang jubah pun tak ada. Faham tak maksud dia? Dia kena nampak apa yang dia ada. Okey, contoh. Ni atas meja saya ada air mai rasa. Okey? Saya nampak ni lah atas air saya. Orang yang bersyukur, dia kena nampak apa yang dia ada. Jangan sibuk fikir atau nampak atau cari apa yang dia tak ada. Apa ni suruh Sri Melenggang bagi air ni, bagilah fresh orange. Datang jauh-jauh. Apa sen je. Saya tak bersyukur lah kalau saya nampak apa yang tak ada. Orang yang bersyukur, dia kena nampak apa yang dia ada. Faham belum? Banyak ada contoh bagi ni. Kalau tak faham, cakap tak faham. Kita buat sampai faham. Kalau tak, jangan balik. Sekali lagi, ibu-ibu, ayah-ayah semua Okey. Dalam hidup kita sekarang ni, ibu-ibu mungkin umur 40, 50, 60. Nampak tak apa yang kita ada sekarang? Nampak tak? Okey. Ada rumah, jangan nampak rumah orang lain. Ada kereta, jangan nampak kereta orang lain. Ada baju, ada duit, ada income, ada pendapatan. Dekat bank ada berapa duit. Nampak apa yang kita ada. Okey. Itu nombor 1. Nombor 2. Orang yang bersyukur, lepas dia nampak apa yang dia miliki, apa yang dia ada sekarang. Yang kedua, orang yang bersyukur adalah dia akan merasai. Dia kena rasa apa yang dia ada itu ada nilai. Nilai ni maksudnya ada manfaat atau kelebihan. Sebab kadang-kadang kita nampak apa yang kita ada. Kita nampak kita ada kereta. Tapi buruk Ustaz kereta saja. Dah lah buruk, busuk. Kalau bawa pula Allah berbunyi-bunyi serabut lah Ustaz. Dia nampak kereta dia tapi tak ada nilai. Semuanya yang negatif saja. Semua tak ada manfaat. Semuanya menyusahkan. Semuanya tak elok lah. Dia nampak dia ada suami. Dia bukan tak nampak. Tapi dia duk nampak ada suami lain yang lagi elok. Dia duk nampak suami dia tapi malas Ustaz. Suami saya tidur berdengkur. Suami saya berpenyakit. Suami saya suruh apa-apa tangguh. Dia nampak tapi nampak yang semua yang negatif. Susah nak bersyukur. Orang bersyukur ni dia akan nampak, lepas dia nampak apa yang dia ada, dia kena rasa apa yang dia ada itu ada nilai, ada manfaat, ada kelebihan. Walaupun hidup ni ada kekurangan, tapi buang kekurangan. Orang bersyukur ni dia akan buang kekurangan, dia akan nampak apa yang lebih, apa yang baiknya, apa yang dia ada ni. Contoh ni, saya buat contoh yang sama. Okay, sekarang ni saya nampak botol air mai rasa ni atas meja saya. Saya jangan sibuk untuk fikir kenapa tak bagi air lecikang ke apa ke semua yang best-best air lain. Saya jangan fikir. Kalau tak, saya tak bersyukur. Yang kedua, saya kena rasa walaupun benda ni yang saya nampak, saya kena rasa ini ada manfaat. Kalau tak, air kosong tak nak. Dia tak rasa benda ni ada manfaat.
Okey, tapi kalau dia rasa benda ni ada manfaat, walaupun berapa sen sangat berbanding dengan air lain berbelas ringgit, berpuluh-puluh ringgit tu, dia kena rasai apa yang dia ada, yang dia miliki ini mempunyai nilai ataupun manfaat. Faham tak maksud dia? Okey, dia kena rasai, nama pun main rasa, jadi kita rasa. Okey. Contoh tuan-tuan, contoh. Air ni berapa sen sangat, 30 sen, 40 sen. Okey, saya rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaat dia? Menghilangkan dahaga. Walaupun nilainya mungkin 20 sen, 30 sen, tapi hilang tak dahaga? Tekak saya kering, bila saya minum, ada tak manfaat dia? Kan? Orang lain tak ada. Saya je ada. Orang yang bersyukur, dia bukan sekadar nampak, tapi dia kena rasa apa yang dia nampak, yang dia ada, itu ada nilai. Saya dahaga, saya dapat minum air, saya lega. Okey? Tambah pula kalau orang tu tengah tercekik tulang. Tercekik tulang ni, dia perlu fikir ke, nak air Starbucks lah yang harga RM18. Dia kena fikir ke time tercekik tulang? Apa saja yang ada depan dia, kalau ada lopak air sekalipun, walaupun lopak air tu nampak macam kotor, tapi dah tercekik, air tak ada ni, yang ada air lopak je. Rasanya okey kot, ambil minum sikit supaya hilang tercekik tu. Kan? Ini maksud dia tuan-tuan. Orang bersyukur ni jangan nampak benda yang bagus-bagus, yang mahal-mahal saja. Sebab hari ni ramai orang tak nak bersyukur, sebab apa yang dia dah ada sekarang ni dia tak nampak. Dan kalau dia nampak pun dia rasa macam Allah teruknya. Dia ada gaji ni 2,000, tapi dia sibuk nampak orang gaji 20,000. Sedangkan dia terlupa ada orang yang gaji pun tak ada. Jangankan 2,000, 200 pun tak ada. Faham ke tak faham ni? Faham kan? Jangan sampai cakap orang putih. Okey. Itu yang nombor 2. Orang bersyukur. Yang pertama apa tadi? Dia kena nampak apa yang dia ada. Jangan nampak apa yang orang lain ada. Nombor 2, dia kena rasai apa yang dia ada itu ada nilai, ada manfaat, ada kelebihan. Walaupun ada kekurangan, air kosong banding dengan air lain, sedap air lain lagi. Benda ni murah 30 sen, ada yang lain RM30 satu gelas air. Tapi walaupun dia 30 sen, walaupun dia kosong, tak ada rasa apa-apa, tapi dia tetap ada manfaat. Okey? Kita ada kereta, kereta kita buruk berbanding kereta orang lain harga 2 juta, kereta kita baru RM20. Ada kereta RM20. Buruk lah, berbau lah. Tapi kalau kita bersyukur, sekurang-kurangnya ada orang kereta tak ada kena berjalan kaki, kita still boleh naik kereta walaupun buruk, walaupun aircon dia kejap panas, kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk. Sekurang-kurangnya kita tak letih berjalan berbanding orang yang tak ada kereta. Ataupun yang kena menunggu naik bas. Faham? Okey? Dia kena nampak dan dia kena rasai apa yang dia ada itu ada nilai, ada manfaat. Kita jadi bapa-bapa, kita ada anak hari ni. Tiba anak kita belajar, kita dah habis duit dekat dia, hantar dia belajar. Tiba peperiksaan, dia tak dapat markah bagaimana kita nak. Nombornya corot. Kalau kita orang yang tak bersyukur, akhirnya kita condemn anak kita. Kita duk sibuk compare, bandingkan dengan anak orang lain yang lebih baik, lebih bagus dan sebagainya. Akhirnya kita stres. Anak kita pun stres, kita pun stres. Dalam keadaan kelemahannya daripada anak tu, mesti ada kelebihan juga. Walaupun dia belajarnya tak okey. Berapa ramai hari ni yang kadang-kadang mak ayah bila dah meningkat usia, dah berumur, siapa yang jaga dia dekat rumah? Kalau bukan anak yang kadang-kadang yang tak berapa nak berjaya masa belajar sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Dia berjaya pergi luar negara, dapat jawatan itu ini, dia bukan tak sayang mak, tapi dia sibuk dengan urusan dia. Yang jaga kita siapa? Kadang-kadang yang tak berjaya sangat pula. Yang kita rasa dia tak ada apa-apa dulu, dialah rupanya yang lepas kita berusia, dialah yang ulang-alik hantar kita ke hospital. Dialah kalau nak makan apa, dialah yang tolong carikan makanan untuk kita. Tetap ada manfaat. Suami kita yang kita komplain, yang berdengkur kuat, berpenyakit lah itu ini, kan? Itu yang kelemahannya mungkin yang dia ada. Kelebihannya mesti ada punya. Okey? Paip bocor, dia juga yang repair. Walaupun tidur berdengkur sekalipun, paip bocor dia juga yang repair nanti. Semua orang memang ada kekurangan, tetapi orang yang bersyukur, dia akan buang kekurangan, dia tak nak fikir, tak nak tengok, dia akan tengok apa kelebihan yang dia ada. Okey, ini contoh. Kalau bekerja pun begitu jugalah. Okey, contoh kalau di kedua teknologi. Kita nak jadi staff yang bersyukur. Jangan compare dengan staff orang lain. Tengok apa yang kita ada sekarang. Tengok apa kelebihan yang kita ada. Tengok apa yang kekurangan, buang dulu. Tu kita improve.
Untuk tajuk syukur, tengok apa yang kita ada sekarang dan nikmati dan rasai apa yang kita ada sekarang itu, semua tu ada manfaat, ada kebaikan dia. Itu maksud dia. Dan yang ketiga, orang bersyukur tuan-tuan. Yang ketiga, orang yang bersyukur, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata Imam Al-Ghazali, orang bersyukur adalah dia akan kenal siapa yang beri apa yang dia ada sekarang ni. Okay. Lepas dia nampak apa yang dia ada, lepas dia rasa apa yang dia ada tu ada manfaat, ada nilai, ada kebaikan, dia kena kenal siapa yang bagi aku benda ni. Dia ada gaji contoh, dia ada duit simpanan. Siapa yang menyebabkan aku boleh ada duit ni? Maka bila dia kenal orang tu, maka dia akan berterima kasih, dia akan buat baik dengan orang tu. Okey, dia ada rumah tangga hari ni. Macam mana dia boleh ada rumah tangga, ada anak, ada suami, ada perabot, ada semua benda dalam hidup dia boleh hidup. Hujan panas semua dia boleh selamat. Siapa yang boleh buat rumah tangga ni ya? Oh, suami. Oh, anak. Semua ni lah yang menggabungkan akan jadilah rumah tangga. Maka kita akan berbaik dengan semua orang ni. Kita kena kenal siapa yang bagi apa yang kita ada. Hari ni kenapa orang lupa diri? Sebab dia dah tak nampak siapa yang bagi apa yang dia ada sekarang. Dulu zaman dia susah, siapa yang tolong dia? Zaman dia nak meminjam, mungkin siapa yang bagi dia pinjam. Sekarang bila dia jadi somebody, orang tertentu, orang besar, dia dah mula lupa macam mana zaman dia susah dulu, dan akhirnya dia jadi sombong. Hilang syukur, dia jadi sombong sebab dia dah tak kenal siapa yang beri apa yang dia ada sekarang. Dia tak kenal Allah pun. Allah bagi dia nikmat, dia tak semayang, tak tutup aurat, tak buat apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah larang. Dia dah tak kenal siapa yang dia bagi. Maka dia kata, apa yang saya ada ni semua hasil usaha saya, kepandaian saya, networking saya, kenalan saya, semua ni. Susahlah hidup. Itu maksud syukur. Jadi kita kalau jadi orang bersyukur, kena selalu nampak apa yang kita ada. Walaupun apa yang kita ada tu kadang-kadang ada kekurangan, di sebalik kekurangan tetap akan ada kelebihan nilai dia, dan kita kena kenal siapa yang beri apa yang kita ada pada hari ini. Okey, itu maksud syukur. Boleh? Okey. Itu mukadimah, belum start lagi. Okey, tajuk kita malam ni adalah mencari redha Tuhan ataupun Allah, mencari redha Allah. Alhamdulillah, kita dah jadi orang baik. Allah pilih kita jadi orang beriman, boleh semayang, boleh tutup aurat, boleh masuk madrasah, sekolah tahfiz. Alhamdulillah. Semua yang kita buat ini memang untuk Allah. Cuma sekarang ni Allah redha tak apa yang kita buat? Allah terima tak apa yang kita buat? Malam ni kita tak nak bincang buat benda yang tak elok. Kita dah buat benda elok ni. Jadi sekarang ni saya dah semayang, saya dah tutup aurat, saya dah bekerja dengan elok. Sekarang ni Tuhan terima tak apa yang saya buat ni? Ini skop kita, perbincangan kita pada malam ni. Bayang tuan-tuan perempuan, nak buat baik bukan senang. Tiba-tiba susah payah kita buat bersedekah, buat semayang, buat bangun subuh. Bukan senang nak buat baca Quran, bukan senang nak buat baca selalu, nak hafal, bukan senang. Tapi dalam keadaan susah nak buat ni, tiba-tiba Tuhan tak redha. Oh, macam mana tu? Tuhan tak terima apa yang kita buat. Jadi sekarang ni, Alhamdulillah, sebab saya sekarang ni duduk dalam surau, tempat orang baik-baik, orang yang dah boleh buat amal soleh. Jadi saya tak perlu kata, jom semayang, jom sedekah, tak payah. Kalau di kelab malam je, saya kena cakap, okey, jom semayang. Sebab mereka tak semayang. Dekat sini semua dah semayang. Jom sedekah, tak payah. Kita semua dah bersedekah. Jom baca Quran. Semua orang memang dah menghafaz Al-Quran. Tinggal lagi, apa yang saya dah buat ini, Tuhan terima tak? Ini topik kita malam ni. Mencari redha Tuhan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau tuan-tuan perasan masa saya baca doa tadi, lepas sembahyang maghrib tadi, ingat tak doa apa yang saya baca? Agak-agaknya. Banyak sangat soalan ustaz ni. Kan? Saya pun dah lupa saya baca apa doa tadi. Okey. Ada satu doa saya baca. Doa ni menerusi ayat 15 surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Surah yang keberapa? Tak payah, buang masa. Ayat 15 surah Al-Ahqaf. Siapa boleh baca ayat ini daripada awal? Wa wassaynal insan. Wasainal insana biwalidayhi ihsan. Apa ayat dia?
Dah tak hafal macam mana dia guntur ni. Ayat 15, pertengahan ayat suratul Ahqaf. Ayat tu panjang. Pertengahan ayat itu ada satu doa Allah letak. Doanya berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ayat tu ada 3 benda kita minta. Permintaan yang kedua dalam ayat 15 tu, wa an a'mala salihan tardah. Ayat tu berbunyi, ya Allah, bantu aku, dorongkan aku supaya aku boleh buat amal soleh dan engkau terima, engkau redha apa yang aku buat. Ayat tu. Ayat ni tuan-tuan elok kita hafal dan baca, khususnya bagi orang yang berumur 40. Sebab ayat tu berbunyi, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ayat tu khususnya bagi orang yang berumur 40 kena hafal ayat ni, sebab ni doa ni sangat penting. Orang yang berumur 40 kalau boleh dia kena dapat 3 benda ni yang Allah sebut. Pertama, jadi orang bersyukur. Kedua, jadi orang yang beramal soleh dan Tuhan terima amal soleh. Ini yang kita nak bincang ni. Hari ni alhamdulillah ada yang belum berumur 40 lagi, tapi Allah dah terima kita, Allah dah pilih kita jadi orang yang boleh beramal. Hafal Quran, boleh semayang, boleh pakai serban sunnah. Allah dah pilih kita jadi orang yang buat amal soleh. Cuma soalnya dalam ayat tersebut, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantu aku supaya aku boleh buat amal soleh. Bukan sekadar buat, tetapi engkau redha apa yang aku buat. Maksudnya tuan-tuan, kalau dulu kita tak buat amal soleh, malah maksiat kita buat, alhamdulillah hari ni Tuhan dah bantu kita dengan umur yang meningkat, akhirnya kita dah tinggal maksiat, kita dah boleh buat amal soleh. Kita berharap malam ni kita nak bincang macam mana amal soleh yang saya buat ni Tuhan terima ke tidak. Ini perbincangan kita. Bukan sekadar nak buat amal soleh, tapi kita nak pastikan amal soleh kita Tuhan terima. Untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana untuk mencari keredaan Allah? Malam ni saya nak sentuh 3 perkara sahaja. Malam ni kita ambil poin 3 je. Tadi syukur pun 3, yang ni pun sama juga, 3 je. Tuan-tuan tadi dah tahu kan macam mana aku bersyukur tak bersyukur? Tengok 3 perkara tadi. Aku buat amal soleh, Tuhan redha tak redha? Tengok 3 perkara malam ni. Yang pertama, saya buat amal soleh, saya semayang, saya tutup aurat, saya bersedekah, saya baca Quran, saya pergi umrah. Apa saja amal soleh yang saya buat, Tuhan redha tak saya? Yang pertama, nak tahu tak Tuhan redha ke tidak? Yang pertama disebut salimatul akidah. Akidah kena betul, kena sejahtera. Akidah maksudnya apa? Satu pegangan kita kepada ketuhanan yang namanya Allah. Kita kalau baik sekalipun tapi kita tidak Islam, Tuhan terima tak kita? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ada tak orang bukan Islam yang baik? Yang semayang cara dia lah. Kalau bagi agama dia, kalau semayang tu baik lah. Yang bersedekah, ada tak orang bukan Islam yang kuat sedekah? Kadang-kadang lagi banyak sedekah daripada kita, betul tak? Kita kalau lalu tabung RM1 masuk, betul tak? Kadang-kadang tak payah masuk duit pun, senyum je depan tabung. Sebab apa? Senyum kan sedekah. Kan? Orang bukan Islam ada tak yang sedekah beribu ringgit? Bill Gates, kenal tak Bill Gates? Yang kita boleh main komputer, ada Microsoft, ada Windows, apa semua ni, Bill Gates yang buat. Tahu dia punya sedekah berapa? Billion. Dana dia ada Gates Foundation. Yayasan Gates. Dia tolong orang kat Afrika. Afrika kan negara susah air. Ada air pun kotor. Dia tolong buat air bersih. Oh, dia punya sedekah tuan. InsyaAllah. Ya. Orang kaya yang bukan Islam ni. Kita alhamdulillah kita di Seri Melenggang ni pun ramai. Semua ni muka sedekah alhamdulillah. Tuan Haji saya ingat setakat ni 50 juta lah. Mungkin baru 2 juta. Abang mungkin dah 5 juta. Bill Gates dah billion. Bukan million. Billion. Okay.
Ada tak orang bukan Islam yang baik? Yang kerja elok, tak menipu, tak rasuah, buat kerja betul-betul, gaji bayar dia pukul 8 pagi sampai 5 petang, 9 pagi, 6 petang. Kerja elok-elok, tak menipu. Ada tak? Ada tak orang bukan Islam yang baik? Jiran baik, hormat jiran, tak buat jahat semua. Ada tak? Tapi Tuhan terima tak dia? Sebab apa? Akidah tidak sejahtera. Tuhan nak terima kebaikan seseorang, syaratnya mesti akidahnya betul kepada Allah, dia mesti beriman pada Allah. Tadi petang tadi kita baca suratul Kahfi, betul? Kita baca ayat 1 hingga 10, kemudian ayat 11 hingga 100, ayat 100 hingga 110. Okey. Perasan tak dekat tengah-tengah surah yang muka surat terakhir tu, daripada ayat 103 sampai 105, ayat tu cerita apa? Cuba cari ayat 103 hingga 105. Depan dia, Qul hal nunabbi'ukum. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ingat ayat tu? Sambung dia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ayat tu cerita apa? Orang kafir buat amal. Kan? Hal nunabbi'ukum bil aksarina amala wa Muhammad? Maukah tolong bagi tahu dekat umat kamu, tanya mereka soalan ini. Maukah aku terangkan kepada kamu orang-orang yang rugi amal-amalnya? Dia beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum, itu orang-orang yang telah sia-sia amal perbuatan dia dekat dunia. Kan kita tengah bincang tadi ni, tajuk kita apa? Orang yang beramal tapi Tuhan tak redha. Ini Allah sebut ni ayat 103, 105. Antara orang yang Tuhan tak redha walaupun dia beramal. Dhalla sa'yuhum, apa yang dia buat dekat dunia ni, fil hayatid dunya, dhalla, sia-sia. Wahum yahsabun, dalam keadaan dia menyangka, dia mengira, yuhsinuna sun'a, dia rasa dia dah buat benda baik. Dia rasa dia dah buat dah amal, tapi rupanya Tuhan reject, Tuhan tolak, Tuhan tak redha, Tuhan tak terima pun. Siapa orang ni? Ayat 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itu orang kafir. Macam saya tanya soalan tadi, ada tak orang kafir yang baik? Tapi Tuhan terima tak kebaikannya? Sebab apa? 105 sebut ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka mengingkari ayat keterangan Allah, mereka mengingkari pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amal-amal perbuatannya. Dia buat baik, sedekah banyak, kerja bagus, hormat jiran, bawa kereta pun elok, tak bergaduh pun semua. Tapi Tuhan terima tak kebaikan dia? Dia masuk syurga ke? Tak, sebab dia tidak Islam. Tapi jangan cakap macam ni dekat orang bukan Islam. Kita kena berbaik dengan mereka dan doakan supaya mereka Islam. Saya nak ibu-ibu, ayah-ayah khususnya, mungkin kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, ada tak? Bila kita bincang tajuk ni, ada kawan-kawan yang bukan Islam yang baik, ada tak setakat ni dalam fikiran sekarang? Doakan. Sebut satu nama dan doakan, ya Allah kau berikan hidayah pada dia. Dia orang baik, ya Allah. Mudah-mudahan dengan dia masuk Islam, akhirnya kau terima kebaikan dia. Walaupun dia masuk Islam tu mengucap syahadah, tiba meninggal, tak sempat semayang, tak sempat apa-apa, syurga dia, tuan-tuan. Okey? Syaratnya jangan jadi kafir. Kalau kafir, akidah tidak sejahtera, maka menyebabkan Tuhan tak terima pun amal-amal kita. Tajuk kita apa malam ni? Tajuk kita mencari redha Tuhan, mencari redha Allah. Nak dapat redha Allah yang pertama, iaitu akidah kena betul. So kalau orang bukan Islam, walaupun dia buat amal soleh, buat baik, Tuhan tak terima sebab dia bukan Islam. Bukti lain ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada mak ayah.
Wa bizil qurba, buat baik kepada kaum kerabat. Wal yatama wal masakin, buat baik kepada orang yatim, anak-anak yatim, orang miskin. Wal jaril qurba, buat baik pada jiran-jiran yang dekat. Wal jaril junubi, buat baik pada jiran-jiran yang jauh. Wasahbi bil jambi, buat baik kepada rakan-rakan sejawatan. Wa banis sabil, buat baik kepada orang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, buat baik kepada hamba-hamba yang dimiliki. Semua ni buat baik ni. Tapi kalau tidak sembah Allah yang mula-mula nombor satu tadi, wa'budullah, Tuhan tak terima semua yang lain ni. Okey, clear? Syarat yang pertama Tuhan redha iaitu akidah kena sejahtera. Kalau orang kafir, akidah tak sejahtera, Tuhan tak redha, Tuhan tak terima. Dalam bab akidah ni juga, kalau kita bukan kafir, kita Muslim. Ada tak orang Muslim yang akidahnya tak sejahtera? Dia Islam, tapi akidahnya tak sejahtera. Dia beramal dengan ajaran sesat. Mana-mana negeri akan ada ajaran sesat. Kalau saya di Selangor, antara yang paling banyak ajaran sesat, sebab negeri dia pun besar, dan ajaran sesat dia pun sangat banyak. Sebab dia nak pengaruh orang, dia nak duit, nak macam-macam, maka dia buat ajaran yang orang hari ni ramai nak ekspres, nak pahala cepat, nak pahala banyak dengan cepat, tanpa ilmu, masuk ajaran sesat, akhirnya konon-konon atas nama Islam, tapi rupanya tak. Orang Islam, tapi kalau akidahnya tak betul, maka problem. Okey? Dia kata malaikat salah menyampaikan wahyu. Sepatutnya wahyu terakhir ni kepada Ali bin Abi Talib, bukan Muhammad. Ini orang Syiah yang dia sokong Ali bin Abi Talib. Dia sangat fanatik, sangat taksub kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, sampai dia menafikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ni masalah akidah walaupun dia mengaku dia Muslim. Ini orang Syiah ya tuan-tuan. Saya pernah duduk di Iraq dan Iran, dua negara Syiah ni. Saya pernah dan kaji apa Syiah. Bayangkan saya kena masuk dekat masjid. Lantai masjid tu dekat luar, contoh tingkat 1, lantainya dibuat daripada cermin. Tempered glass, cermin tebal tu. Kita kena pijak atas cermin tu. Dekat cermin tu dia tampal stiker nama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dia tak sebut radhiyallahu anha, radhiyallahu anha tu tak adalah. Aisyah, Abu Bakar, Umar, nama-nama orang yang dijanjikan dengan syurga ni, isteri Nabi, Abu Bakar, sahabat Nabi yang duduk makam sama dengan Nabi ni. Umar. Saya kena pijak nama-nama tu, bayangkan. Mereka mengkafirkan sahabat-sahabat ni sebab apa? Sebab mereka ada masalah ketika perang Jamal, perang Siffin dulu tu. Itu panjanglah cerita yang tu kenapa Syiah tu terbentuk. Mengaku Islam tuan, tapi akidah problem. Ada Syiah dalam ni. Kalau ada pun dia takkan mengaku. Kerana akidah orang Syiah ni, dia jangan mengaku dia Syiah. Dia semua tak mengaku ni. Jangan tuan-tuan. Syiah ni ada kaitan dengan akidah. Cuma bukanlah semudah-mudah kita nak kata dia kafir. Itu serah pada mufti lah untuk buat urusan itu. Cuma pengalaman saya duduk dekat negara tu, saya tahulah macam mana keadaannya. Kalau baca kitab-kitab Syiah tuan-tuan, anak-anak perempuan ni boleh bagi dekat imam-imam. Kalau imam dapat tidur dengan anak perempuan tu, oh kira anak kita berkat. Macam tu tuan-tuan boleh terima ajaran Syiah. Panjanglah cerita Syiah tu tahun depan lah kita cerita. Okay? Nak cerita kalau akidah problem, walaupun kita Muslim, Tuhan reject kita. Antara orang Muslim yang akidah problem, antaranya dia syirik kepada Allah. Dia mengaku, dia beriman pada Allah, semayang-semayang, tapi syirik. Apa maksud syirik? Mensekutukan Allah. Menduakan Allah. Dia tahu Allah ada power, tapi dia rasa ada benda lain juga ada power. Dia tahu Allah boleh bagi mudarat, tapi dia tahu juga, oh benda ni juga boleh bagi mudarat. Ini syirik namanya. Syirik, orang yang beriman dan percaya dengan syirik tuan-tuan, percaya tangkal, percaya tilik nasib, percaya tok bomo, percaya benda-benda khurafat, azimat-azimat dia percaya, batu-batu tertentu ada kuasa, kayu-kayu tertentu sampai dia kena buat jadi tangkal, kalau dia tak letak dia terasa tak selamat. Cincin batu yang dia beli tu, kalau dia tak pakai dia rasa tak selamat, jadi kalau tertinggal dia sanggup balik pakai baru dia rasa lega. Ini akidah problem ni. Semayang-semayang tapi dia rasa tak selamat. Orang macam ni tuan-tuan, takut-takut Tuhan tak terima semayang dia. Ini nombor satu akidah yang sejahtera. Dia beli cincin,
Orang tu kata, abang beli cincin ni. Dalam Malaysia ni setakat ni batu ni ada 3 je bang. Abang beli dah, saya nak cakap lebih-lebih kan, kata syirik pula. Dia punya ayat dia. Saya nak kata lebih-lebih kan, orang kata khurafat, tapi tak apalah macam ni. Abang beli nanti abang tahulah. Cuma mahal lah sikit bang, sebab batu ni jarang, susah nak dapat. Lepas tu dengan kita ikat perak semua elok. Bukan yang ni lah, ni contoh. Bukan yang ni. Abang beli, abang pakai, abang tahulah nanti. Saya nak cakap lebih kan, orang kata khurafat syirik pula. Dia bagi tazkirah siap-siap masa jual tu. Yang kita ni pun pakailah, beli 2,000 cantik, batu pun elok, belilah. Percaya ke nak jadikan tangkal azimat? Tak kot. Kita ni orang semayang, orang surau, sering melenggang, takkan percaya benda ni. Okay, kita pun pakai sebab cantik tu, pakailah dengan kata batunya pun jarang ada. Okey lah. Jadi bila kita pakai, kita dalam dunia, dalam Malaysia ni, kita orang ketiga yang pakai. Tak ada orang yang pakai batu sama macam kita. Rasa seronok lah. Okay, tak apa, beli lah. Percaya ke azimat tangkal ni? Tak percaya. Satu hari, bawa kereta dengan kawan-kawan 2-3 orang, accident. 2-3 orang ni, seorang patah kaki, seorang ni tengkuk terseliur, seorang ni masuk ICU. Semua 3-3 ni kena. Padahal kereta tu langgar belah kita ni, kita nombor 1 kena langgar, kita tak ada apa-apa. Yang 3 orang ni habis, lingkup 3-3 kena masuk hospital, patah, masuk ICU sebagainya. Kita tak ada apa-apa. Mula teringat statement orang yang jual cincin tu. Tengiang-ngiang dekat telinga, bergema-gema suaranya. Abang pakailah, nanti abang tahulah. Kan? Takkan sebab ni kot. Dalam hati masih menolak lagi. Tak kot, syirik ni kalau aku percaya benda ni, takkan sebab batu kot menyebabkan aku selamat. Tak kot. Okey, tak apa. Ujian bukan datang sekali, tuan-tuan. Satu hari terbakar, duk rumah teres, rumah bersambung-sambung. Tiba ditakdirkan satu rumah ni terbakar. Habis merebak tuan, rumah pertama kena, kedua kena, ketiga kena, sampai kat kita berhenti sampai dekat pagar je. Hitam je laga dekat pagar je, hitam, kita semua selamat. Orang lain semua habis terbakar, dia je elok. Keluar lagi suara tu, tengiang-ngiang. Abang pakailah, abang tahu. Macam tu dalam hati, tak kot. Tak. Takkanlah batu ni khurafat ni, mana boleh aku orang semayang pun mana percaya benda-benda ni. Azimat tangkal semua ni. Tak apa. Satu hari lepas dah pakai berbulan-bulan, dah sampai setahun, 2 tahun, tengok batu pun dah macam pudar, cincin perak pun dah tak bersinar dah. Hantar kedai lah, nak pergi basuh lah, cuci balik ke apa ke. Kebetulan Cina tu kata, ayo, saya punya pekerja sakit perut. Ni kalau hantar ni mungkin 3 hari lah. Simpan sini 3 hari, nanti datang ambil 3 hari. Mula datang. Selama ni kat 2 tahun pakai tak cabut-cabut ni. Tinggal 3 hari. Dah mula macam risau. Okey tak okey tinggal ni. Tak apalah, tinggal je lah. Kan? Tinggal je lah. Nak percaya tangkal-tangkal tak percaya. Okey tak apa, tinggal lah. Tapi dalam hati duduk berdebar, dudak, selamat ke tak ni kan. Tinggal lah. Tinggal tuan-tuan, keluar kedai, pergi makan sekejap, naik motor, lepas tu accident terus. Luka, patah, tangan apa semua habis, keluar lagi suara orang tu. Kali ni cincin tak ada kat tangan dah. Apa lah macam mana orang tu agak-agak lepas tu, lepas dia dapat cincin tu balik, berani dia nak buka. Tu yang akhirnya bila kadang-kadang tertinggal cincin tu dekat rumah, sanggup patah balik, pakai bawa rasa selamat. Ini akidah tuan. Akhirnya dia dah mula-mula peringkat awal rasa benda ni rare, benda ni jarang ada, mahal sebab cantik, tak apa nak pakai seronok-seronok, confident orang tengok, nampak best, cantik, aksesori dekat tangan. Tapi lama kelamaan ujian, akhirnya datang ujian akidah. Lepas tu terus, ini memang power. Akidah. Ni masalah syirik. Masalah syirik ni lah yang ramai orang buat, tuan. Yang percaya tangkal, gantung benda dekat rumah, gantung sesuatu dekat kedai sebagai pelaris. Yang kalau tak ada benda ni rasa tak selamat. Kita dalam keturunan kita ada barang-barang pusaka yang kita kena jaga turun-temurun. Kalau tak, orang tu merosakkan rumah tangga kita, akan jadi rosak kalau kita tak jaga barang ni. Ini tok kita beritahu kena jaga. Setiap bulan purnama, bila bulan penuh, 13, 14, 15 tu bulan penuh, basuh dia, tukar kain, letak tempat tinggi. Macam-macam benda kita kena buat. Semayang.
Bukan tak semayang. Syirik. Ini masalah akidah. Kita sakit tuan-tuan, macam-macam ubat dah kita makan, jumpa ustaz pun dah bagi air tawar lah, air yasin, semua benda tak jadi, tak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada orang recommend kita, bang, cuba abang pergi ke rumah Pak Long tu di Rembau tu. Contoh. Saya dengar ramai orang pergi sakit, orang sembuh. Abang try lah pergi. Kita pun dah sakit lama bertahun-tahun, akhirnya pergi. Na'udzubillah kita pergi tengok ramai orang beratur. Ni betul, ni hebat orang ni. Rumah Tok Bomo ni kadang-kadang beratur. Tengok ada yang datang dengan wheelchair. Orang sakit macam orang. Datang dengan wheelchair. Balik, usung wheelchair. Dia pakai tongkat, balik gini tongkat. Oh kita, ini bagus. Saya dah lama sakit. Alhamdulillah jumpa juga orang hebat. Sampai turn kita masuk bilik dengan perawat tu, dengan Tok Bomo tu. Kita baru nak cakap sakit apa. Tak apalah, saya dah tahu semua. Dia pun cerita satu-satu pasal kita. Sakit kita begini, semalam kita buat ni, tu, ini, apa. Ada tak awak begini. Kita percaya semua benda tu. Okay? Kata Nabi apa? Man ata kahinan. Siapa yang jumpa kahin. Kahin ni iaitu orang yang boleh ramal. Dia boleh tahu benda yang rahsia. Dalam dunia tuan-tuan, Nabi boleh tahu benda rahsia. Wali-wali, dia panggil Al-Arif Billah, dia boleh tahu benda rahsia. Tapi, orang yang bukan Nabi, bukan wali pun boleh tahu benda rahsia. Dia panggil istidraj ataupun ihanah, ahli sihir. Dia boleh tahu, walaupun dia bukan Islam, dia boleh tahu benda rahsia melalui perantaraan jin, iblis, syaitan. Dia boleh tahu apa yang berlaku dekat kita. Dia boleh tahu kita masa kecil, umur 10 tahun dulu apa yang berlaku. Tuan bayang, tuan tengah sakit umur 40 ni, dia dah sebut, "Cik, saya tengok pakcik ni masa pakcik umur 10 tahun. Pakcik pernah tak begini. Pakcik semalam dekat rumah, pakcik buka pintu belakang, pakcik ada tebang satu pokok. Ingat tak?" Dia cakap macam tu depan kita. Tuan, kita dah sakit bertahun-tahun ni. Satu-satu dia cakap tepat. Kita percaya pula apa dia cakap. Nabi kata, man ata kahinan. Siapa yang jumpa kahin, kahin ni tukang ramal, tukang tilik, boleh bagi tahu benda yang rahsia. Nabi kata apa? Siapa yang jumpa orang macam ni, fasaddiquhu bima yaqul, dia membenarkan, dia setuju dengan apa yang orang tu cakap, lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, tidak diterima solatnya 40 hari. Ini maksud Tuhan tolak amalan ni. Sebab apa? Syirik kepada Allah. Percaya tangkal, percaya tilik nasib. Hari ni berapa ramai orang percaya horoskop. Horoskop, tahu tak? Zaman dulu tilik nasib guna anak panah. Contohnya, kalau zaman Arab, orang Arab, dia ada anak panah dulu. Jadi dia nak buat apa-apa urusan, dia tulis kat anak panah. Ya atau tidak? Yes or no? Okay? Buat atau tak buat? Jadi dia nak buat apa-apa, nak pergi musafir, dia pun cabut anak panah. Jangan. Dia pun tak pergi. Tu tilik nasib nama dia. Tu zaman dulu. Zaman yang moden sikit, guna kad, guna burung kakak tua tu. Zaman canggih sikit lagi, guna tilik nasib dekat tangan. Orang tengok tilik kat tangan kanan, boleh tahu jodoh, boleh tahu umur semua. Tuan-tuan nak saya buat malam ni, seorang-seorang? Nak tahu mati bila, jodoh berapa, mati tu berdarah ke, mati tak berdarah. Saya boleh buat. Tapi syirik lah. Jangan buatlah benda tu. Jangan percaya. Belajar, tapi jangan percaya. Okey? Tuan-tuan, tilik nasib. Hari ni horoskop. Guna handphone je. Siapa yang lahir bulan sekian-sekian, hari ni adalah bulan ini, adalah bulan ini. Orang hari-hari nak pergi kerja apa, dia kena tengok dulu. Apa dia punya ramalan dia. Macam mana pekerjaan anda, macam mana hubungan anda, macam-macam. Dia kena baca semua benda ni dan dia kena percaya. Kata Nabi SAW, siapa yang percaya benda-benda horoskop, tilik-tilik, apa benda semua ni, tidak diterima solatnya 40 hari. Macam mana nak dapat redha kalau buat benda syirik, buat benda khurafat, akidah kita masalah. Jadi nombor satu, orang yang nak diredai oleh Allah, untuk mencari bukti Tuhan meredai kita, nombor satu, pastikan akidah kita betul. Sekali lagi ibu ayah semua, tuan-tuan dan perempuan, mungkin boleh balik nanti tanya dalam grup adik-beradik, bang, ni dulu saya ingat arwah tok ada bagi saya kerih ni, dia kata jagalah, kan nanti bila awak dah tak boleh jaga, serahkan pula kepada cucu, serahkan pula pada ni.
Cuba sembang balik dengan adik-beradik, tanya, ni apa hal tok kita suruh jaga keris ni? Cuba tanya balik sejarah mana datang keris ni, apa semua. Yang saya kena suruh buat ni, kena ikat kain ni, apa semua ni, kenapa? Kena tanya balik. Ni tepak sirih lama ni, tembaga ni, kenapa yang suruh jaga, yang tak boleh nak jual, tak boleh nak buang? Cuba tanya balik. Takut-takut ada benda-benda tertentu yang menjaga keluarga kita selama ni. Berapa ramai orang yang hidup zaman moden hari ni, walaupun zaman moden, zaman internet canggih ni, dia duduk Negeri Sembilan, tapi sebabkan anaknya duduk kena hantar masuk asrama, universiti dekat Kuala Lumpur, jauh. Saudara mara tak ada. Maka dia risau macam mana anak aku, siapa nak jaga. Maka masa dia siapkan beg anak dia, dia bubuh baju, bubuh kain, dia bubuh juga tangkal-tangkal tertentu untuk jaga anak. Tangkal tu nampak je berbungkus, tapi di sebalik tangkal tu ada jin, ada makhluk yang akan menjaga anak dia dekat sana. Anak mana tahu. Akhirnya langgar patang larang. Itu yang dekat asrama, dekat universiti, tiba-tiba menyembang dengan kawan dekat tandas. Balik-balik dekat katil, kawan tu tidur dekat katil. Siapa pula aku menyembang kat tandas tadi? Tiba-tiba dengar bunyi mengilai, dah satu asrama histeria tiba-tiba. Mana datang ni jin-jin ni kadang-kadang melalui mak-mak, bapak-bapak yang hantar tangkal-tangkal untuk jaga anak. Tapi anak tak jaga dia, tak jaga patang larang, akhirnya dia dah mengacau orang. Ini bukti contoh-contoh orang kita ada masalah akidah, walaupun dia semayang. Dekat tempat saya di Selangor, tak nak sebut tempat, ada orang yang kaki masjid. Kalau semayang dia datang kerana lagi awal daripada Tok Siap. Dia yang tukang buka lampu kipas. Kalau balik dia yang paling lambat sebab dia baca Quran khatam sebulan tak payah cakap lah. Tapi dia bab tangkal, bab syirik, bab tilik nasib dia kuat juga. Kalau dia nak buat apa-apa, dia kena jumpa dia punya orang ni, yang namanya dipanggil ayahanda atau ninda ni. Dia kena jumpa orang tu, dia kena minta advice, dan orang tu tiba-tiba bertukar, tuan. Elok-elok manusia ni pakai baju t-shirt, baju apa, bila kita nak jumpa dia, bila nak bersembang, nak minta apa-apa, dia punya tilikan dia, tiba-tiba berubah. Suara jadi orang tua. Tiba-tiba jadi macam orang tua, tapi tak ada tiba rambut keluar gerbang, tak adalah. Berubah, tuan. Dan orang ada percaya lagi benda macam ni. Dan ada orang beramal lagi dengan ilmu-ilmu yang macam ni. Ni kat bandar, tuan-tuan. Ni bukan cerita Indonesia, cerita hantu ni. Ni cerita benar. Orang kita walaupun semayang, tapi dia masih masalah akidah, percaya benda-benda khurafat, syirik semua ni. Menyebabkan Tuhan tidak redha apa yang kita buat. Sebab pertama, akidah. Ingat kita kalau buat amal, akidah kita masalah, Tuhan tolak amalan kita. Jangan cakap orang kafir je, orang Muslim, Islam pun Tuhan boleh tolak sebab akidah tadi. Antara isu akidah lagi adalah orang yang riak, buat amal tapi riak. Ini juga Tuhan tolak amal. Dia kata dengan akidah riak ni, dia panggil syirik kecil. Syirik besar yang tadi itulah, sembah Allah tapi sembah batu, sembah Allah, minta dengan Allah tapi percaya juga tangkal, percaya juga tok bomo. Itu syirik besar. Syirik kecil, kata Nabi, iyyakum wasyirikil asghar, hati-hati dengan syirik kecil. Jaga-jaga dengan syirik kecil. Ini akidah ni syirik. Mempersekutukan Allah. Sahabat tanya, wa ma ya syirikul asghar? Apa dia syirik kecil ya Rasulullah? Nabi jawab, ar-riya. Riak tu apa? Apa riak? Apa? Bangga, bukan? Riak tu apa? Memperlihatkan amal soleh, apa benda baik yang kita buat, kita tunjuk ke orang. Kita buat amal soleh, buat benda baik, niat kita nak tunjuk dekat orang. Itu maksud riak. Dan tunjuk dekat orang tu pula, tujuan dia apa? Supaya orang puji dan akhirnya dia bangga. Okey, ni kita semayang sekarang ni, kita tunjuk tak? Tunjuk tak sekarang ni? Yang kita semayang ramai-ramai dia, tunjuk tak? Orang nampak tak apa kita buat? Tapi kita riak tak? Kita riak atau tidak, tengok tujuan kita. Kenapa saya semayang hari ni? Oh, sebab nak tunjuk kat awet belakang. Kita tak semayang, tapi pak mertua datang rumah, kita pun semayang. Sebab nak tunjuk kat pak mertua, tu riak lah tu. Mempertontonkan atau memperlihatkan amal soleh, kebaikan yang kita buat. Itu riak. Kalau tunjuk kekayaan, riak tak? Hari ni kat Facebook tunjuk kaya, tunjuk itu, apa semua, hantar gambar elok-elok semua, kereta. Kan? Bangun pagi, ambil gambar, pegang Apple. Kalau orang cameraman dipanggil, kalau letak satu objek dekat dengan kamera tu, dia panggil foreground. Foreground dia Apple. Caption dia tulis bestnya makan Apple. Tapi niat dia masa dia tunjuk Apple tu, niat dia nak tunjuk kereta merah kat belakang dia.
background tu yang dia punya niat tu, bukan foreground Apple tu. Dengan dia tunjuk Apple, dia punya angle ambil gambar tu biar nampak logo kereta tu. Niat dia sendiri lebih tahu niat dia dengan Allah. Okey? Mempertontonkan kekayaan itu bukan riak, itu mungkin sombong, itu mungkin ujub, rasa bangga dengan diri sendiri. Itu juga sifat yang dikeji, sifat mazmumah, sifat yang tercela. Tapi riak ini definisinya lebih spesifik kepada orang yang tunjuk amal soleh, tunjuk kebaikan. Sedekah, salah ke tunjuk Ustaz? Tak salah. Yang salahnya tunjuk sebab nak bagi tahu dekat orang supaya orang puji, kata dia kuat sedekah, dan akhirnya dia bangga dengan pujian tu. Tu baru jadi riak. Tapi kalau tunjuk dengan niat supaya menggalakkan orang lain, tu tidak riak. Tuan-tuan sembahyang Jumaat selalu di kawasan kita ni. Tuan-tuan biasa sembahyang Jumaat kan? Biasa masuk pintu masjid, nak masuk kat tempat sembahyang tu akan jumpa apa? Selain pada tabung. Dekat atas tabung atau kat tepi tabung. Nak masuk pintu jumpa apa? Nak masuk pintu masjid hari Jumaat. Hari lain jarang ada. Hari Jumaat je dia ada. Jumpa apa? Pisang. Jumpa pisang. Betul lah tu. Betul tak? Jumpa pisang kan? Okey. Bila sejarah pisang duduk kat pintu masjid hari Jumaat? Bila sejarah dia berlaku? Macam mana boleh ada idea orang letak pisang tu? Dah beratus tahun, dah bertahun-tahun, setiap Jumaat je ada pisang. Mesti ada orang yang mulakan, betul tak? Mesti ada orang yang menzahirkan amal soleh dia sedekah pisang tu, dia tunjuk. Dan orang nampak. Niat dia kita tak tahu. Nak riak ke nak apa. Tapi yang penting dia tunjuk kebaikan. Menyebabkan dengan dia tunjuk, orang tiru, betul tak? Dapat pahala tak dia yang tunjuk ni? Orang tiru. Sampai sekarang dapat pahala tak dia yang mula-mula buat ni? Itu tunjuk juga. Tapi riak tak riak dia dengan Allah. Okey? Tunjuk kebaikan tak salah. Niat tu yang salah. Niat tunjuk untuk apa? Okey? Dalam Quran sebut, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu zahirkan, kalau kamu tunjuk sedekah kamu, itu baik bagi kamu. Baik sebab dia boleh menggalakkan orang lain juga untuk buat baik. Okey? Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyikan sedekah dan bagi pula pada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Tunjuk baik, ada manfaat dia. Boleh galakkan orang lain juga untuk buat. Tapi kalau sembunyikan, itu lebih baik. Okey. So jangan riak lah ya. Buat apa-apa kalau boleh sembunyi-sembunyi, itu lebih baik lah. Okey. Ini nombor satu, tuan-tuan. Nak dapat redha Allah, pertama akidah kena jaga betul-betul biar sejahtera. Okey? Boleh lagi ni? Pukul berapa kita berhenti ni? Pukul 11. Okey. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikit lagi. Nombor 2. Nak pastikan dia nak mencari redha ni. Bukti redha atau nak mencari redha Tuhan. Nombor 2, selain daripada nombor 1, akidah kena betul. Jangan kufur, jangan syirik, jangan riak. Nombor 2, nak mendapatkan redha Allah, kita buat amal soleh, kita buat baik. Tuhan terima tak apa aku buat? Tuhan redha tak? Yang kedua, yang pertama salimatul akidah, yang kedua sahihul ibadah. Pastikan apa benda yang baik yang kita buat itu, sembahyang ke, baca Quran ke, sedekah ke, pergi umrah ke, pastikan apa yang kita buat itu betul. Sahihul ibadah. Ibadat yang sahih, yang betul. Orang sembahyang tapi tak betul, Tuhan terima tak? Sembahyang ni 4 rakaat, lepas 4 rakaat sembahyang sunat pula. Tapi tak ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, tak tahu benda-benda wajib ni apa, semua tak tahu. Yang penting nampak sama macam orang, takbir sama, semua sama. Dia sembahyang sah tak? Kenapa tak sah? Kan dia akad takbir tu suara tak ada. Rukun qauli. Takbiratul ihram adalah pada perkataan, bukan pada perbuatan. Perbuatan angkat tangan tu sunat, yang wajibnya Allahu Akbar. Tapi ada tak orang sembahyang? Pernah tengok tak dekat TV hari Jumaat, kan sembahyang Jumaat kan Masjid Negara ke Masjid Putrajaya ke, dia buat live Masjid Negara.
Pernah tahu tak? Siapa yang tengok masa tak sembahyang Jumaat lah tu. Ha. Okey. Kadang-kadang pernah kan kamera pergi kat orang tu tengah sembahyang, mulut tutup. Macam mana nak keluar perkataan rukun qauli, iaitu kewajipan yang melibatkan perkataan. Perkataan pula dia mesti ada makhraj. Dan makhraj pula mesti ada, kena ada tempat keluar. Nak keluar macam mana pintu tutup. Cuma sebab Allahu Akbar mulut tutup. Tak boleh. Dalam hati Ustaz. Hati bukan Allahu Akbar. Hati pada niat tu. Usalli apa semua tu. Ini rukun qauli. Ini ramai orang fail ni kadang-kadang. Yalah sebab tu semayang kena tenang-tenang. Ni berlari apa semua. Lepas tu takbir nak kejar imam. Tu je akhirnya niat dia ke laut. Takbiratul ihram ni semua. Takbiratul ihram dah tak ada. Dia dah takbir intiqal. Sebab dia nak kejar rokok. Allahu Akbar tu terus rokok. Macam mana? Sebab nak kejar imam je pasal. Tak boleh. Sahihul ibadah. Saya pernah semayang dekat PWTC. Tahu tak PWTC? Sekarang dah tak nampak PWTC kan? Sekarang jadi WTC je. Putra dah tak ada dah. Semayang kat situ. Masa tu semayang Zuhur, semayang berjemaah dah habis dah. Imam saya ada program habis lewat, masa masuk dah pukul 2.30. Semayang Zuhur berjemaah dah habis. Semua orang semayang sendiri dah masa tu. Jadi kita ni naklah pahala lebih sikit, naklah berjemaah. Jadi semua orang semayang seorang. Jadi pun saya pun ramai-ramai, siapa aku nak pilih jadi imam. Saya pun pilih lah yang berusia, yang dah tua sikit lah. Yang dah rambut beruban sikit. Bila orang dah berusia ni, pakaian pun elok. Mungkin ibadatnya pun lebih baik lah pada orang muda. Jadi saya pilih seorang pakcik tu. Saya pun berdiri tepi telinga dia. Saya pun Allahu Akbar. Jadi makmum lah kan. Saya niat jadi makmum dengan pakcik ni. Pakcik tu depan, saya belakang dia sikit. Tepi telinga dia. Bila saya takbir tepi telinga dia, Allahu Akbar, pakcik tu mengundur ke belakang. Saya duduk depan. Ni apa hal pula makmum duduk depan? Biasa makmum duduk depan ni mayat. Aku tak nak mati lagi. Saya pun mengundur balik ke belakang. Bila saya mengundur, pakcik tu mengundur lagi ke belakang. Saya nak tanya soalan. Kenapa pakcik tu buat macam tu? Agak-agaknya kenapa dia mengundur? Dia tak nak jadi imam. Sebenarnya Zuhur bukan kena baca kuat-kuat pun. Kenapa agak-agak dia mengundur? Saya nak tanya. Dia tahu makmumnya ustaz. Saya tak ustaz. Masa tu saya pakai baju biasa, duduk sebelah. Mana nampak, dia bukan tengok. Dia tak confident. Sebenarnya Zuhur bukan tahu pun kita baca apa. Agak-agaknya kenapa dia tak nak sangat jadi imam? Baik, siapa boleh jawab? Kita bagi hadiah. Ada hadiah ke? Kenapa? Dia sembahyang jamak, jadi dia tak nak orang ikut dia. Tak. Orang sembahyang jamak boleh je kalau orang lain nak jadi makmum dia. Dia rasa diri dia belum betul ibadah, jadi dia rasa tak layak jadi imam. Pakcik dah tak betul apa lagi. Apa? Satu lagi. Dia rasa kurang ilmu. Boleh lah. Okay, apa lagi? Biasanya orang kalau tak nak jadi imam ni, dia rasa saya ni sembahyang sunat, orang sembahyang wajib mana boleh nak ikut. Aku sembahyang sunat. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam tu. Boleh tak orang sembahyang wajib ikut orang sembahyang sunat? Boleh, tak ada masalah. Walaupun orang tu niat lain, saya niat lain ustaz, tak ada masalah. Yang tak boleh ada satu solat je yang kita makmum kena ikut dengan imam sama. Kalau kita lain niat lain, dia niat lain, tak boleh. Sembahyang apa? Satu je. Sembahyang jenazah. Boleh sembahyang Zuhur ikut orang sembahyang jenazah? Mana boleh, mana ada rokok. Imam takbir banyak kali. Allah, bukan 4 kali takbir kan? Yang kita ni ingat takbir kedua tu rokok. Sekali kita seorang rokok, rupanya orang tak rokok. Kita pun subhanallah. Kita subhanallah. Bangun mayat tu, ni subhanallah. Satu je semayang yang makmum dengan imam mesti sama niat dia. Iaitu semayang jenazah, betul? Okey, tuan-tuan puan, pakcik tadi tu,
Ni kita cerita tajuk apa sekarang ni? Sahihul ibadah, betul. Tuhan nak terima ibadat, Tuhan nak redha kita. Yang kedua, buat ibadat pastikan dia betul. Saya pernah ikut orang yang dah senior semayang tapi dia tak nak orang ikut dia. Mungkin dia rasa apa, kita pun tak tahu lah, dengan ilmu yang dia ada menyebabkan ibadat tu jadi tak betul. Okey? Dia mengundur, saya mengundur, dia mengundur, saya mengundur. Kita makmum duduk depan, akhirnya mufarakah lah saya. Nasib baik saya sempat ikut dia 1 rakaat je. Kalau 4 rakaat mungkin 1 surau dia pusing. Masa saya pun kejar dia. Masa tu khusyuk dah ke laut tu. Khusyuk tak ada lah. Ibadat kena betul tuan. Ada cerita orang cerita tu betul tak betul lah cerita ni. Ada seorang pakcik ni semayang tapi dia was-was. Allah. Tak ada. Salli fardal maghrib. Allah. Tak ada. Was-was. Kan? Syaitan banyak sangat. Allah tak ada. Lepas tu makmum dia kata, pakcik bagi saya jadi imam lah. Pak pakcik susah sangat. Dia pun pergi, orang muda pergi. Dia pun Allahu Akbar. Cik, sekali je. Ni cerita dongeng lah, tak adalah macam tu kan? Pakcik tu 2-3 kali tak dapat tak masuk-masuk kan. Akhirnya dia pergi. Allah, bunyi Mekah ni. Allahu Akbar. Macam nanya. Ada cerita 3 orang semayang. Tiba-tiba ada tikus lalu tengah semayang ni. Yang seorang ni dia terkejut tikus lalu, pocot, dia terkejut. Melatah dia. Orang sebelah kata, mana boleh bercakap masa semayang. Yang orang ketiga seorang lagi, nasib baik aku tak cakap. Ibadah kena betul tuan-tuan. Baru ni ada orang pergi umrah. Lelaki jadi perempuan pakai telekung. Tuan terima tak umrah dia? Yang terbaru pula perempuan, dia pancake, dia jadi lelaki. Buka tudung tak pakai, dah pancake, rambut pendek, pakai ihram macam orang lelaki ni. Orang Malaysia, Melayu kita, tuan terima ke umrah tu? Bukan sekadar ibadat tak sahih, malah dia mengundang laknat daripada Allah. Allah murka di depan Kaabah. Dia tak kena azab pun ustaz. Elok je dia, tak kena tiba-tiba terbalik bumi masa tu, tak ada pula. Tak ada pula Hajarul Aswad tiba-tiba bangun hempap dia, tak ada pun. Itu dia panggil apa? Istidraj. Okey. So ibadat kena betul lah. Kita baca Quran, kalau baca salah, Tuhan terima tak? Kam min qari'in yaqra'una al-Quran wal Qur'anu yal'anuh. Berapa ramai orang yang qari', yang baca Quran, tapi Quran melaknat dia. Antaranya sebab dia berterusan dengan salah, tak nak belajar. Antaranya sebab dia menolak Al-Quran walaupun dia baca. Okey? Jadi kita nak buat ibadat, pastikan ibadat kita betul. Nak semayang, nak buat umrah, nak buat apa-apa saja ibadat kita buat, kena sahihul ibadah, baru ibadat kita betul. Betul orang kata apa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kita dah biasa buat, okey, yang biasa-biasa ni betulkan, kebenarannya dah betul, dan biasakan yang betul pula. Okey, nak buat ibadat, kena buat ibadat yang betul dan buat betul-betul. Faham? Ibadat kena betul dan kena buat sungguh-sungguh. Kena buat betul-betul. Ada orang ibadatnya tak betul, tapi dia buat betul-betul. Semayang, kita tengok dia semayang, ya Allah, lamanya. Nampak satu sudut khusyuk betul. Berdirinya lama. Kita semayang cepat je, dia lama berdiri. Bila rokok, lama. Rupanya was-was. Semayang, ihdinas sirat. Ihdinas saja kat 17 kali. Sirat. Itu yang berdiri lama tu. Jadi kena hati-hati, kena belajar. Jadi dapat ibadat, kena belajar. Okay? Kita yang masuk tahfiz kadang-kadang bulan Ramadan kan, kita dijemput jadi imam tarawih. Kadang-kadang sebulan pergi jadi imam kat surau tu. Baguslah kecil-kecil muda-muda tu, dah ada orang percaya kita untuk jadi imam. Jangan sebab kita menghafal, kita pandai hafal Quran, kita rasa kita dah boleh je jadi imam. Tak, kena tengok kita mampu tak untuk nak menangani isu-isu masa semayang. Kalau lupa rakaat macam mana,
Kalau terlebih rakaat macam mana? Pernah berlaku ya pelajar tahfiz bila mana dia jadi imam bulan Ramadan, bukan time tarawih je, sewaktu sembahyang asar ke zuhur ke, kadang-kadang orang tolak lah juga dia. Tapi sebab ibadatnya dia hanya tahu apa Quran, tapi rupanya ilmu-ilmu sembahyang, rukun-rukun apa semua tu dia masih belum dapat lagi. Jadi habis lintang pukang. Jadi kena hati-hati kena belajar betul-betul, belajar sungguh-sungguh. Kita duduk di Ma'had mana ni? Gontor. Al-Gontori, lagi satu lagi apa? Kita ada belajar ilmu-ilmu mulai fardu ain semua, hafaz Al-Quran dan juga faqihkan fiqh. Okey, supaya ibadat kita sahih. Yang ketiga tuan-tuan dan puan nak habis dah. Tuhan redha kita. Kalau kita nak dapat redha Tuhan, yang ketiga apa buktinya? Iaitu menerusi matinul khuluq. Matinul khuluq maksudnya kemantapan akhlak. Saudari, kita kuat baca Quran, tapi mengumpat orang pun kuat. Macam mana? Fitnah orang pun kuat, berbohong pun kuat, menipu orang pun kuat. Quran kuat juga. Sedekah masuk dalam tabung. Oh, alhamdulillah hari Jumaat masuk RM10. Mesin kuda pun masuk juga. RM10. Apa akhlak macam tu? Oh, ceramah ni. Ceramah. Jadi lepas habis ceramah, jumpa ustaz yang ceramah tadi tengah bergaduh kat jalan raya pasal parking je. Ustaz tu pergi tumbuk orang tu sebab blok parking dia. Tak kenal ke saya berceramah? Saya ceramah tadi, saya jadi imam maghrib, tiba nampak dia tengah tumbuk orang tu. Macam agak-agak Tuhan semayang dia, ibadat dia tu dapat tak akhlak macam tu? Sedangkan solat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Macam mana boleh buat mungkar, masih buat ibadat tapi mungkar? Maknanya solatnya, ibadatnya masih banyak problem yang dia kena ubah, dia kena perbaiki. Okey. Ustaz berceramah, baca Quran ini, tiba kita jumpa dia dekat restoran, dia tengah maki hamun orang yang hantar air itu sebab salah. Kan? Pergi cakap bahasa yang tak elok. Ini akhlak. Okey. Jadi kalau akhlaknya suka menipu, akhlaknya buat benda yang tak elok, walaupun dia kuat ibadat, jadi ada something wrong dekat situ. Okey. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa tu? Ketua orang munafik. Dia semayang dekat mana? Belakang Rasulullah. Bukan semayang dalam masjid Nabi belakang Nabi. Hebat tu. Tapi tengok akhlak dia. Tengok akhlak dia. Maknanya solatnya Tuhan terima ke tak? Kalau akhlaknya bukan sekadar kutuk Nabi, hantar berita-berita nak memburukkan Islam dekat orang-orang kafir supaya dia nak dapat habuan dan sebagainya. Dia jadi mata-mata kepada orang kafir dan sebagainya. Jadi orang munafik. Tuan terima ke amal ibadat dia walaupun semayang belakang Nabi? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik dan semua ibu ayah semua, kita nak mencari redha Allah, akidah kita kena betul, ibadah kita kena betul, dan tengok pula pada akhlak kita. Akhlak kita terbentuk menerusi ibadah dan juga akidah kita yang betul. Kalau akidah dan ibadah kita tak betul, maka akan terhasil pada akhlak kita akan nampak. Suka menipu orang, buat jahat dengan orang dan sebagainya, dan dia tak rasa bersalah pun dengan benda tu. Maka kalau kita hari ni rasa kita masih jahat, masih buat benda yang tak elok, maka perbaiki akidah dan ibadah. InsyaAllah lama kelamaan akidah dan ibadah yang makin kuat, makin mantap, makin elok. Kita teruskan ibadat, rajin pergi surau, datang majlis ilmu, maka ibadah dengan akidah kita makin elok. Maka insyaAllah pelan-pelan kita akan dapat akhlak yang makin baik, makin baik. InsyaAllah. Okay? Habislah tu. Tu je lah ceramah kita malam ni. Faham dah semua? Boleh balik dah lah. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong doakan saya supaya apa yang saya cakap ni, saya lah orang pertama yang buat. Okay? Saya tak banyak ibadat macam semua tuan-tuan dan puan-puan. Susah payah saya nak buat ibadat, takut-takut Tuhan tak redha apa yang saya dah susah-susah nak buat ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah doakan saya supaya apa saja yang saya buat, yang saya cakap ini, dan saya cuba untuk buat, harapnya Tuhan terima. Dan kalaulah Tuhan, saya tak mampu lagi nak buat apa yang saya cakap, sekurang-kurangnya apa yang saya cakap ini ada yang terima dan dia boleh buat, maka saya berharap apa yang tuan-tuan buat itu pahala dapatlah sikit juga dekat saya, tanpa mengurangi pahala tuan-tuan. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak Qudwah Teknologi Sdn Bhd
yang sentiasa mengimarah dan menghidupkan surau kita di Seri Melenggang. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kita Cik Muhammad Nur. Terima kasih juga pada AJK Surau. Terima kasih juga pada warga tempatan daripada luar pun yang datang, yang support surau kita ni. Kita berharap aktiviti ini terus berjalan dengan baik secara istiqamah dan konsisten. Kita berharap pengimarahan rumah Allah ini terus berjalan lancar, dan kita harap projek yang akan datang mungkin surau ni nak dibesarkan ke, nak tebuk lubang bawah buat parking, atas ada shopping mall ke apa semua, kita doa, tepi sana ada kolam renang, kita doa supaya surau Seri Melenggang ni makin maju, makin hebat insya-Allah, dan tuan-tuan juga akan dapat manfaat, boleh ibadat dengan selesa, seronok dengan kedatangan penceramah-penceramah yang lebih ramai, ilmu disemarakkan, rumah Allah diimarahkan, maka menambahlah iman dan amal kita semua insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Rahman kita, mana Cik Rahman? Terima kasih banyak Cik Rahman, dan kepada semua tim Kuruah Teknologi, tim medianya dan semua tim yang organize program ni. Terima kasih kepada pihak pengurusan surau, dan minta maaf salah silap saya atas kekurangan dalam penyampaian ataupun salah silap saya. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi insya-Allah. Okey, kita berjumpa lagi bila-bila masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud Rabi atas ceramah yang diberikan. Semoga ada sedikit manfaat yang kita peroleh bersama. Semoga kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur dan mendapat keredaan Allah. Seterusnya majlis menjemput Encik Muhammad bin Muhammad Nur diiringi Encik Wan Kamaruzaman bin Nur Ramli untuk menyampaikan cenderan hati kepada penceramah. Persilakan. Dengan berakhirnya penyerahan cedera hati sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Sedikit maklumat untuk para hadirin sekalian. Selepas ini kita akan solat isyak secara berjemaah. Kemudian setelah selesai solat isyak tersebut, dijemput para hadirin untuk menjamu ibadah yang telah disediakan di sebelah kiri saya dan di kabin. Kalau sebelah kiri saya untuk lelaki dan di kabin itu untuk muslimat sekalian lah. Okey, jadi kami di pihak pengurusan mengucapkan ribuan kemaafan ada yang ada khilaf sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersiap untuk solat lah.